Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Stop. Alhamdulillah, muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah, mudah-mudahan pada pagi ini dengan izin rahmat dan kasih sayang Tuhan yang maha baik, dapat kita bersama-sama untuk mengikuti satu tajuk yang saya kira agak penting, yang mana ianya ada kaitannya dengan diri kita, ada kaitannya dengan keselamatan kita di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Jadi, kepada pendengar-pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan pada pagi ini kita dapat mengikhlaskan niat kita. Semoga apa yang dikongsikan pada pagi ini ianya menjadi ibadah, insya-Allah. Jadi, tajuk yang saya akan perkatakan pada pagi ini adalah berkaitan dengan Fatah At-Tamimi, yang mana saya kira sudah banyak kali, sudah acap kali, sudah sekian kalinya saya memperkatakan tentang Fatah Tamimi. Maka pada pagi ini saya nak berkongsi tentang ilmu dari Fatah At-Tamimi. Di mana Fatah Tamimi ini, sebagaimana yang saya sering perkatakan, ia adalah gelaran yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Jadi untuk permulaan sebagai mukadimah, saya bacakan sebuah hadis. Wa an Abdullah ibn al-Haris ibn Juz'i az-Zubaydi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju nasun minal masyriq fayuwatti'una lil mahdi, yakni sultanahu. Jadi hadis ini yang diriwayatkan dari Abdullah bin Haris bin Juz'i az-Zubaydi, di mana Nabi bagi tahu tadi akan keluar sekelompok manusia dari timur dan menyerahkan kepada Imam Mahdi kekuasaannya. Jadi Imam Mahdi ini, minta maaf, akan keluar sekelompok manusia dari timur dan menyerahkan kepada Imam Mahdi kekuasaannya. Jadi hadis ini terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, Mu'jam At-Tabrani Al-Awsat, dalam kitab At-Tazkirah oleh Imam Qurtubi, dan dalam kitab Aqdud Durar. Jadi daripada hadis ini, apa yang saya nak kongsikan ialah kebangkitan Islam ini ianya sebagaimana yang ramai telah ketahui, ianya bermula daripada timur. Dikatakan timur tadi adalah daripada Nusantara. Ini sering dah kita dengar dan saya rasa kita faham. Di mana disebut tadi dalam hadis ni akan keluar sekelompok manusia dari timur. Mana di timur ni, di Nusantara ni ada jamaah, ada taifah, yang mana pemimpinnya ni akan menyerahkan kepada Imam Mahdi. Mana Imam Mahdi ni pada peringkat awalnya dia tidak memiliki kekuasaan. Sebab itu diserahkan kepada Imam Mahdi. Mana Imam Mahdi ni dia pada permulaan tidak ada kekuasaan. Walaupun Imam Mahdi telah mula berperanan, kemudian dia ghaib. Ghaib ini saya banyak kali sebut, dia bukan wasi Syiah. Dia ghaib, dia dilahirkan di Indonesia, di Jawa Tengah. Ini telah tuan-tuan boleh ikuti kuliah saya di masa-masa yang lalu. Jadi, siapa dia pemimpin daripada timur ni?
Pemimpin daripada timur inilah yang disebut sebagai Fatah At-Tamimi. Yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Sebelum daripada itu, saya nak kongsikan, iaitu kalau kita baca sejarah. Kalau kita baca sejarah, adanya manusia sehingga hari ini, di mana satu bangsa yang kuat, satu bangsa yang nak menguasai dunia, tidak semestinya jumlahnya ramai, dan tidak mesti dia punya satu negara yang besar. Jadi pada pagi ini kebetulan tuan-tuan, saya ada tetamu juga yang sama, iaitu saudara Afiq yang bertandang ke rumah saya ni. Dan insyaAllah pada pagi ini saya akan perkatakan hal ini, dan mungkin akan ada soal jawab dengan dia lah, dengan beliau insyaAllah. Jadi nak menguasai dunia ni, jumlahnya tak semestinya ramai. Tak semestinya dia punya satu negara yang besar. Maksud di sini, satu bangsa tu untuk dia jadi kuat, gagah, dapat kuasai dunia tu adalah kerana apa? Ni saya tanya kepada saudara Afiq, agak-agak kenapa dia boleh dapat kuasai dunia, sedangkan bangsa tu tak ramai. Maksud tak ramai ni, jumlahnya tak ramai nak menguasai dunia ni, tapi dia boleh menguasai dunia. Bangsa tu jadi kuat, jadi gagah. Sebab apa? Takwa. Sebab takwa, betul juga. Tapi yang saya nak guna istilah sini kerana cita-citanya besar. Cita-cita besar. Cita-cita besar ini kerana jiwanya besar. Jadi bila jiwa besar, maka arah perjuangan juga besar, dan dibina daripada kecil lagi. Jadi kalau daripada kecil dididik bercita-cita kecil, berjiwa kecil, maka itulah yang dibawa sampai dewasa. Ini apa yang dikongsikan oleh Fatah At-Tamimi untuk memberi kita dorongan, motivasi kepada kita. Jadi bangsa yang kuat, yang dapat menguasai dunia, bukan semestinya kerana negaranya besar, tetapi mula-mula sekali sebagai sebab musabab, cita-citanya besar. Akhirnya mereka gigih berjuang merealisasikan cita-cita besar. Baik. Sekarang dalam cita-cita besar ni, ada manusia. Cita-cita besar tu apa? Kalau saya tanya Afiq, jadi katakan cita-cita besar tu yang macam mana? Ada orang cita-cita kan, cita-cita tu bangsa dia lah. Dia nak tolong bangsa dia, nak selamatkan bangsa dia. Ada orang cita-cita dia negara, meletakkan negara tu cita-cita. Seluas mana negara, seluas itulah cita-cita dia. Ada lagi besar, ada cita-cita yang berdasarkan ideologi dia. Ideologi yang tidak ada batas, yang tidak ada border. Ini ideologi dia. Jadi dia perjuangkan ideologinya, sebarkan ideologinya, viralkan ideologinya tanpa sempadan, tanpa border. Contohnya, fahaman komunisme, fahaman kapitalisme, dia bukan fikir bangsa. Ia akan mengatasi bangsa dan border. Setengah orang pula, ada lagi besar lagi, Afiq. Pendengar-pendengar yang dirahmati sekalian, setengah cita-cita besar dia apa? Cita-cita agama. Contohnya Kristian, atas dasar Kristiannya. Islam, atas dasar Islamnya. Tapi itu pun terbatas. Jadi soalan saya, macam mana atas dasar Islam terbatas ni? Mungkin tuan-tuan nak tahu. Ini saya nak kongsi ilmu Fatah Tamimi. Tengok bagaimana kefahaman Mujaddid, bagaimana kefahaman Mujaddid kurun yang ke-14, bagaimana pemimpin yang akan menyerahkan kuasa kepada Imam Mahdi, bagaimana pemikiran, bagaimana IQ-nya, kepandaiannya, kebijaksanaannya, kecerdikannya. Ini kita nak kongsikan pada pagi ini, supaya tuan-tuan benar yakin bahawa Islam itu bangkit memang dari Fatah At-Tamimi. Jadi kalau begitulah, saya nak tanya pada Afiq, jadi apa lagi cita-cita yang lebih besar? Silakan. Sudah agama lagi. Cita-cita nak tawan dunia, nak mengislamkan seluruh dunia. Baik. Cita-cita untuk tawan dunia, cita-cita untuk mengislamkan dunia.
cita-cita itu besar, sangatlah besar. Sebagai bangsa yang dapat membentuk empire Islam di seluruh dunia, di alam sejagat ini memang benar. Tetapi itu pun masih terbatas. Maka dengarkan jawapan Fatah At-Taimi. Dengarkan pendengar-pendengar sekalian, boleh jadi kita belum pernah dengar lagi buah fikiran yang semacam ini. Saya kata tadi, ada orang yang memperjuangkan Islam atas dasar Islam, tetapi ada ketikanya terbatas juga. Sebab ada orang yang perjuangkan Islam, tetapi kadang-kadang Tuhan pun hilang. Nampak? Ada orang yang memperjuangkan syariat, Tuhan pun hilang. Apa makna ni? Maknanya ialah bila dia bersyariat, dia buat itu bukan kerana Tuhan, kerana fadilat, kerana keistimewaan, kerana ada kelebihan-kelebihan yang tertentu. Itu pun dianggap salah. Jadi kerana kerana dirinya, kerana mengajak orang kepada dirinya. Sebab itulah yang Nabi pernah kata berapa ramai orang yang puasa Islam itu. Puasa itu termasuk dalam ajaran Islam. Berapa ramai orang yang puasa, itu syariat Islam lah. Tetapi tidak mendapatkan Tuhan, tidak mendapatkan redha Tuhan. Kerana berapa ramai yang puasa dapat lapar dan dahaga. Oleh itu, orang yang paling besar cita-citanya ialah yang memperjuangkan Tuhan. Perjuangannya untuk promosikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, membesarkan Tuhan, untuk perkenalkan Tuhan kepada seluruh manusia. Yang ni baru kita terbuka kot. Saya ulangi, orang yang paling besar cita-citanya ialah orang yang memperjuangkan Tuhan, perjuangannya untuk promosikan Tuhan, untuk perkenalkan Tuhan. Supaya seluruh manusia cinta dan takut dengan Tuhan. Inilah cita-cita yang paling besar. Ini adalah buah fikiran dari Fatah At-Tamimi. Pernahkah tuan-tuan terfikir sebelum ni? Boleh jadi kita punya cita-cita, kita dah hidup di dunia ni nak jaga anak, jaga keluarga kita, sembahyang berjamaah, puasa, buat yang patut. Jemaah nak mengislamkan negara. Setakat tu saja. Pernah ada kita kena memperjuangkan Tuhan. Inna solati, sembahyang aku, wa nusuki, ibadah aku, wa mahyaya, kehidupan aku, wa mati dan mati aku, lillahi rabbil alamin. Dan cita-cita yang paling besar ini, untuk supaya manusia mendapat cinta dan takutkan ini, cinta dan takutkan Tuhan, kena berlaku daripada pendidikan kecil. Cita-cita besar ini hanya ada pada dua bangsa saja. Pertama terjadi pada umat Islam di zaman salafus salih, sekitar 300 tahun selepas Rasulullah. Selepas tu dia menurun. Dan kelompok kedua yang ada cita-cita besar ni Yahudi. Subhanallah. Yahudi ada cita-cita besar. Walaupun dia sesat, walaupun dia tak betul, dia ada cita-cita besar yang membawa dia tu berjiwa besar. Buktinya sekarang ni berapa ramai Yahudi di dunia? Tak ramai, tapi dia menguasai dunia. Semua orang setuju. Jadi Yahudi ni berjiwa besar, mereka didik jadi tadika lagi. Kalau siapa tak percaya, pergi tanya anak-anak Yahudi. Cuba tanya budak Yahudi yang umur 7 tahun, 8 tahun. Apa cita-cita dia? Adakah mereka akan jawab sebab nak pandai, nak kerja, nak duit? Sebab nak hidup senang? Itu jawapan daripada anak Melayu. Orang-orang Melayu, bangsa Melayu kebanyakannya begitu. Nak pandai, nak kerja, nak duit. Tetapi anak-anak Yahudi, tuan-tuan, para pendengar sekalian, tidak jawab begitu. Orang Yahudi bercita-cita berjiwa besar kerana apa? Sekurang-kurangnya mereka ada tiga faktor. Yang pertamanya, mereka yakin semua manusia ni masuk neraka. Orang Yahudi dia tak masuk neraka. Kalau masuk neraka pun tak lama, 6 hari je. Jadi mana boleh bangsa ni duduk di bawah bangsa lain? Sebab mereka ni yakin bahawa mereka ni adalah penghuni syurga. Itu rupanya tuan-tuan. Walaupun cita-cita itu batil, cita-cita itu tak betul, tapi itulah cita-cita mereka. Jadi yang keduanya, mereka anggap mereka ni keturunan Nabi-Nabi. Yang ni betul.
Mereka anggap mereka itu keturunan Nabi-Nabi yang ni betul memang kebanyakan Nabi-Nabi dari Bani Israel. Kebanyakan Nabi-Nabi dari Bani Israel. Kecuali Rasulullah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Fakta ini betul, iaitu Bani Israel ialah keturunan Nabi-Nabi. Jadi, mereka rasa keturunan mereka mulia. Mereka mana boleh duduk di bawah keturunan yang hina. Itu yang dididik daripada kecil. Dan satu lagi, di mana mereka ini yakin bahawa mereka itu adalah bangsa Arya, iaitu bangsa yang paling mulia di kalangan bangsa-bangsa. Jadi, kalau kita mau berjiwa besar, bercita-cita besar, artinya apa? Kena didik daripada kecil. Cita-cita besar tu apa dia? Dah dibagi tahu tadi. Perjuangkan Tuhan, promosikan Tuhan, hingga orang cinta dan takutkan Tuhan. Maka di sini kita sampai kepada kesimpulan, orang yang nak bangunkan Islam daripada timur ini, cita-citanya besar, jiwa-jiwanya besar, kerana mereka ini, perjuangan mereka meletakkan Tuhan nombor satu. Mereka berdakwah, mengajak manusia seluruhnya tanpa sepadan dan border, untuk mengajak manusia ini supaya agar mereka semua cinta dan takutkan Tuhan. Dan di mana di akhir zaman ini akan ada satu perkara besar yang akan berlaku, di mana orang Melayu, bangsa Melayu yang akan menguasai dunia. Tapi kebanyakan orang Melayu buat tak tahu, tak yakin pun, tak percaya pun. Sedangkan mereka tahu hadir bahawa tidak ada lebihnya orang Arab. Tidak ada lebihnya orang Arab daripada bangsa Ajam, melainkan takwa. Maknanya orang Melayu, orang bangsa yang lain daripada Arab ini, dia boleh maju sekiranya mereka benar-benar bertakwa. Dan orang Melayu yang akan mencipta sejarah, menguasai dunia ni, yang bermula daripada Nusantara ni, dia ada dua pemimpin, straight to the point, iaitu Fatah At-Tamimi dan Imamul Mahdi, pemuda Bani Tamim, dan juga Imam Mahdi. Jadi sekarang kita pergi kepada intipati ceramah saya, kuliah saya pada pagi ni. Intipati yang besar, yang pentingnya. Saya nak ulangi balik. Sebelum Imam Mahdi zahir, maka Fatah At-Tamimi akan berjuang dahulu. Apa yang diperjuangkan oleh Fatah At-Tamimi ni, yang ramai orang tak tahu. Saya yakin ramai orang tak tahu. Sebab hari ni orang berceramah Imam Mahdi zahir, dia Islam dalam satu malam. Jadi dia yang dapatkan negara Islam. Bukan. Saya nak bagi tahu ni. Jadi apa yang Fatah At-Tamimi perjuangkan? Yang pertama, dia buat jamaah. Ada jamaah Fatah At-Tamimi ni, kemudian dapat daulah. Ini berdasarkan kepada hadis lah. Fayuk tauna masalu, maka dia diberi kuasa. Pasal apa diberi kuasa? Negara itu dalam keadaan yang lemah, yang gawat, ekonomi, politik dia hancur, nazak. Jadi diserah kuasa. Bila orang nak nampak contoh, bila orang nampak kita ni baik, kita ni bagus, adil, hebat, wibawa, orang yakinlah pada kita. Jadi dia ni buat jamaah. Akhirnya bila negara tu dalam keadaan yang nazak, pemimpin kerajaan negara tersebut dapat lihat, dapat tengok, dapat menilai, maka dia serahlah kepada Fatah At-Tamimi. Kemudian sesuailah dengan hadis tadi. Dah cocoklah dengan hadis tadi, dah membuktikan. Dan daripada daulah tadi, selepas memerintah setahun setengah atau 2 tahun, dia serah pula pada Imam Mahdi. Dan daripada situlah nanti mereka akan kuasai Asia. Mana Nusantara kuasai Asia? Maknanya Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Indonesia. Mereka akan bergabung ni. Kenapa nak diherankan? Kenapa nak dimustahilkan? Kenapa nak mengata mengarut? Dia serah kuasa pada Imam Mahdi. Imam Mahdi itu bertaraf khalifah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Khalifah Sayyidina Ali, karamallahu wajhah, ataupun radhiyallahu anhu, sama je. Jadi, dan Fatah At-Tamimi
Dia ni Mujadid ni. Nama dia Mujadid kembar bersama dengan Imam Mahdi melahirkan golongan yang disebut sebagai Ikhwan dan Asaib. Ikhwan ini adalah tentera-tentera Imam Mahdi elit, tentera elit. Pada mulanya 313. Mula-mula bentuk 13. Lama-lama tentera Imam Mahdi makin bertambah ramai lah. Orang dah bertaubat, orang dah menangis, orang dah terkenang dosa, orang dah takut dengan dosa, takut api neraka, ingatkan akan akhirat. Mereka pun nak berbai'ah dengan Fatah Tamimi dan Imamul Mahdi ni. Jadi membentuklah Fatah Tamimi ini melahirkan Ikhwan dan Asaib. Mereka itulah yang akan diserahkan kepada Imam Mahdi, khususnya di Mekah. Jadi bukan bila diserah kepada Imam Mahdi di Mekah, mana Imam Mahdi dilahirkan Mekah. Bukan macam tu cerita ni, biar kita pandang jauh lah. Maka Fatah Tamimi ini menjadi salah seorang daripada apa? Wazir. Orang kanan Imam Mahdi. Wazir ni. Bentuk ni. Kemudian daripada itu, apabila Fatah Tamimi sudah dapat jamaah, bila jamaahnya sempurna, bila jamaah sempurna macam mana? Ada role model, ada orang yang baik, ada orang yang bertakwa. Dalam arti kata yang sebenarnya, maka dapatlah daulah. Dan bila dapat daulah sudah kuat, bersatulah Asia. Orang bukan Islam pun boleh bersatu. Macam zaman Nabi SAW, zaman sahabat radhiyallahu anhum, mereka boleh bersatu. Bila Asia kuat, bila Asia bersatu, maka mereka akan tawan dunia. Apa nak diherankan kalau sebelum ini dunia dikuasai oleh orang barat, oleh orang yang dikatakan calon-calon ahli neraka. Sekarang nak ditukarkan oleh Tuhan yang maha berkuasa. Jadi bila Asia dah bersatu, ketika itu akan tawan dunia. Waktu tu Amerika pun dah lemah. Sekarang pun Amerika sudah lemah. Kita, bangsa Melayu, bangsa Indonesia, kita akan tawan Palestin. Kena bercita-cita besar, kena berjiwa besar dan tidak mustahil. Kalau kita kata mengarut, kalau kita kata mustahil, tanpa sedar atau kita sedar, na'udzubillah, kita sedang menafikan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya ringkaskan lagi, apakah tugas Fatah Tamimi ini? Yang pertama tadi kita dah dengar dah, melahirkan jamaah, menyatukan daulah, dapat daulah. Bila dapat daulah, orang ternantilah. Bila dapat daulahnya, bila dapat daulah. Tunggulah. Bila bangsa Melayu dah bercakap antara satu sama lain, sekarang pun kita dah lihat dah. Kemudian melahirkan ikhwan yang diceritakan oleh hadis. Seperti para sahabat selepas zaman Rasulullah, tidak ada lagi sahabat. Jadi mereka dipanggil apa? Tabi'in. Selepas tabi'in, mereka dipanggil tabi'in. Kemudian daripada itu, sekarang ni sebelum itu saya buka ke soalan. Jadi saya nak tanyalah kepada saudara Afiq, apa yang saudara Afiq nak tahulah berhubung dengan kuliah saya atau tazkirah saya pada pagi ini. Silakan. Ini soalan saya. Ya. Bila Fatah Tamimi mendapat kuasa, apa yang akan berlaku pada sesebuah negara di sebelah timur sebelum dia serahkan pada Imam Mahdi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Soalan yang baik, soalan cepu mas. Apa yang akan berlaku setelah Fatah Tamimi mendapat kuasa negara, mendapat kuasa daulah, dia buat apa? Jadi oleh kerana Fatah Tamimi ini adalah tokoh dunia. Tokoh dunia itu ada tiga serangkai. Fatah Tamimi, Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang pertamanya Fatah Tamimi, dia dapat kuasa negara dengan diberi kuasa. Islam naik di akhir zaman dengan diberi kuasa, dengan dakwah, dengan tarbiyah, dengan akhlak, dengan kasih sayang. Bukan menjatuhkan orang lain, bukan dengan cara mengumpat, mengutuk orang, menghina orang. Bukan melalui sistem demokrasi pun. Jadi tetapi orang semua selamat. Jadi bila mana Fatah Tamimi mendapat daulah, apa yang dia buatnya ialah yang pertama, menyatukan semua umat Islam ni dalam negara itu dengan kasih sayang. Senang ke? Kita rasa susah lah. Susah. Tapi dia ni orang baik, orang yang bertakwa, ada karamah yang dianugerahkan kepada dia. Jadi mudah, orang suka, orang minat.
Orang sayang dia. Orang pernah banyak dosa, banyak salah, banyak silap. Orang akan ikutlah. Jadi ketika itulah dia akan apa? Macam mana nak menyatukan asbabnya. Sudah berkasih sayang, apa yang diberi, semua orang akan ikut. Diberikan buah fikiran, dibagi ilmu. Ilmu yang ada pada Fatha Tamim ini ilmu tajdid. Ilmu tajdid ini adalah seolah-olah Al-Quran dan hadis tu, ilmu tu dia faham, dia ambil kesimpulan dia, rumusan. Rumusan daripada Quran, rumusan daripada hadis. Jangan tak faham. Jangan kita jadi orang yang bingung. Adakah tak perlu Quran? Ada tak perlu hadis? Kita perlulah sangat kepada Quran, perlulah sangat kepada hadis. Fatha At-Tamim ini dah dapat dah rumusan daripada Quran, rumusan daripada hadis. Sebagai contoh lah, sebab sekarang ni kita ni banyak sihir kan. Otak-otak kita ni mak cakap dah kena sihir. Jadi orang cakap semua tak nak percaya. Jadi dengarkan. Contohnya surah Al-Baqarah. Kamu boleh baca ayat tu sampai habis. Baca. Tengok terjemahan. Tapi ada orang lain, dia dah buat kesimpulan dah. Dia ambil contoh 20 poin yang besar daripada surah Al-Baqarah. Dia kata sekarang letak Al-Quran sebelah, saya nak bagi tahu rumusan daripada surah Al-Baqarah. Jadi kita bacakan surah Al-Baqarah tadi. Adakah maknanya kita meninggalkan Quran? Jadi orang yang alim ni, yang tahu ni, tambah-tambah Fatha Tamim ni bertaraf mujadid ni, dia pun ceritalah apa yang surah Al-Baqarah pengajarannya. Kehendak dia apa? Yang perlu kita titik beratkan tu apa dia? Jadi kalau situ kita sampailah kepada satu rumusan yang besar lah. Iaitu dia akan, semua orang ni, ahli-ahli tarikat, khalifah-khalifah tarikat, ahli-ahli zikir, tak kira semua orang, seluruh dunia, bila dengarnya Fatha Tamim dapat kuasa, mereka datang berbondong-bondong. Yang masuk Islam, yang bertaubat, itu cerita sebenarnya. Datang kepada dia, berbaiat kepada dia, mendapatkan ilmu. Sebab ada orang soleh di luar, dia akan satukan dengan ilmu yang ada pada dia, ilmu mujadid ni. Macam mana nak menyatukan semua orang ni, atas dasar tauhid, atas dasar iman, atas dasar cinta dan takutkan Tuhan. Semuanya selaras. Iman, semua orang yang beriman ni datang kepada dia. Ukhuwah, persaudaraan Islam, keselarasan. Selaras tu penting. Nak diselaraskan semua. Daripada sinilah nanti akan dikembangkan negara-negara yang tidak Islam pun nak berlindung. Nak berlindung pada ketika itu. Sebab mereka melihat pada ketika saat itu adalah keadilan tu diperlukan. Dan di mana saya tambah sikit lagi bahawa faktor karamah Fatha Tamim, dia boleh bayar, tolong orang, selesaikan hutang. Tentulah kita suka. Hutang kita berapa puluh ringgit, berapa ratus ribu pun dia boleh bayar. Orang-orang dia boleh bayar. Sampai tahap tu, itulah Islam yang sebenar. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah Islam tu. Jadi saya rasa sekadar itu saya nak kongsikan kesimpulan. Kesimpulan daripada ceramah saya nak bagi tahu bahawa memang Islam ni akan bangkit. Boleh jadi 2 tahun lagi, boleh jadi 3 tahun lagi. Wallahu a'lam. Harus hukumnya. Saya nak bagi amaran kepada tuan-tuan, nak bagi nasihat kepada tuan-tuan. Siapa yang kata mengarut, siapa yang kata mustahil, dia ni tak ngaji hadis, dia tak faham hadis. Yang kedua, dia sedang menafikan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang maha berbuat, yang boleh berbuat, yang berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka berhati-hati buat pernyataan. Hadis-hadis ini dikeluarkan oleh, selalu saya bacakan, Imam As-Suyuti. Dikeluarkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian Aqdud Durar dalam kitab Aqdud Durar. Banyak lagi lah. Sebagaimana yang sebut tadi, sumber kitabnya. Jadi, marilah kita sama-sama di bulan Ramadan Al-Mubarak yang penuh dengan keberkatan ini, usahakan keikhlasan. Usahakan taubat. Tebus dosa-dosa yang lalu. Dia syarat-syarat dia bukan ilmu. Setengah orang ingat ilmu, pandai cakap, pandai ceramah, bukan. Dia kena apa? Kena ada takwa. Kena kita beramal, berzikir, selawat, baca Quran, ikut kemampuan kita. Yang pentingnya ikhlas dan menerima kepimpinan Fatha Tamim. Selagi dia tak boleh terima kepimpinan Fatha Tamim yang dijanjikan, yang disebut oleh Nabi SAW, maka ia akan tertolak. Dia tak dapat, dia tak layak pun. Itu syarat utama.
Kata Nabi SAW, "Sayakhruju min sulbi hadza fata yamla'ul arda qistan wa adlan, fa idza ra'aitum zalika fa 'alaikum bil fata atammi fa innahu yuqbilu min qibalil masyriq wa huwa sahibu rayatil mahdi." Maknanya fata tadi itu pemegang panji-panji al-mahdi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.